弟兄姐妹们平安啊！今天晚上很高兴大家能够参加这个家庭的讲座啊，特别今天晚上我们请到很特别的讲员啊，是本地最有名的讲员之一。感谢伊普沙洛今天晚上能够在这里与我们分享他的经验。那我们还没有开始之前，我们先做一个祷告。天父上帝，我们感谢你，今天我们能够在一起，都是你给我们的恩典。谢谢你赐给我们孩子，都是你所赐的产业。主你装备我们，成为你所要的家长，来引导这些孩子回到你的话语里面，让他们的生活都是建立在你话语里面，他们就不动摇。但是我们都是软弱的人，我们需要你来帮助我们。透过你的仆人伊布沙洛，今天晚上能够他透过今天晚上的训练，我们更加明白，更加知道应该怎么样行。我们求你的圣灵与我们同在，亲自的教导我们。将祷告奉耶稣基督圣名所求的，阿门。我先介绍一下讲员呢，先介绍一下讲员。好，今天我们的讲员伊布沙洛呢，他是也城的人啊。Ibu Charlotte dari Jakarta ya，他是这个亚大利亚学校的创办人，也是30多年在这个教育界了。那么这20年里面呢，他专门呢就是从事这个育儿的课程，特别呢在教会、在学校也举办很多的家庭的研讨会，还有这些教育的讲座。伊布沙洛呢，当然他有很好的背景，他是教育学士也是硕士，而且也曾经在马郎神学院也念过硕士，所以他非常了解怎么样来帮助我们。那么这个时候呢，我们就把时间交给伊布沙洛呀，伊布沙洛dipersilakan。Iya, selamat malam Bapak Ibu. Saya senang sekali saya bisa ada di sini. Ibu mau langsung Van I atau gimana Bu? sebentar ya，东燕可以帮我把讲员放大吗？我刚刚已经用他那个模式了，现在可以吗？我只是看到我自己，你们看到讲员吗？没有，我也是看到牧师。哦，奇怪啊。OK， 好了，现在有了。OK。Oke, sorry Bu Syal, interupsi tadi. Nggak apa-apa. Oke. Ya, saya terima kasih ya diundang walaupun saya pakai bahasa Indonesia, tapi Bapak Ibu mau mendengar saya malam hari ini. 感谢主，今天晚上虽然我是用印尼文来与大家分享，但是弟兄姐妹们也愿意来听，也感谢主。Papa saya datang dari Chungko asli, papa saya tentara Kuomintang. 我的父亲也是从中国来的，他是国民党。Jadi dia lari ke Taiwan dan dia lari datang ke Indonesia tahun 1950. 所以1950年，我的父亲呢就逃到台湾，然后从台湾又来到印尼。Dia meninggalkan seorang istri dan 2 anak di sana. 那他在国内呢，他留下他2个孩子跟他的妻子。Dia menikah dengan ibu saya yang selisihnya 13 tahun. 那么我的父亲就跟我的母亲在这里结婚，他们的年龄相差13岁。Dan kami 6 bersaudara. 6 bersaudara. 我们一共是6位的兄弟姐妹。Papa saya dan mama saya hampir setiap hari bertengkar. 我的爸爸妈妈差不多每一天都在吵架。Karena mama saya tidak bisa bahasa Mandarin, tidak bisa bahasa Hokjia karena papa saya orang Hokjia. 因为我的母亲呢，她不能够讲华语，也不能够讲父亲话。我父亲是父亲人。Mama saya pendidikan Belanda. 我的母亲呢是荷兰教育背景。Jadi berbeda secara budaya. 所以文化中呢是非常的差距很大。Papa saya keras sekali mendidik kami, semua anak-anaknya dipukul. 我的父亲呢管教我们非常的严格，差不多每一个孩子都被他打过。
Koko saya kalau dipukul itu kakinya sampai berdarah-darah. 如果我的哥哥被打的时候，他的脚会打到流血。 Jadi kami anak-anaknya kami mengalami pola pendidikan yang sangat keras. 所以我们这个兄弟姐妹呢，是受过这个非常非常严格、很强硬的这个教育。 Jadi saya sampai SMP saya masih dipukul pakai rotan. 哇，我到初中，我父亲还用这个藤条来打我。 Terutama karena saya sering ke gereja. Papa saya tidak setuju saya ke gereja. 原因是因为我常常去教会，我的父亲反对我去教会。 Jadi saya kagum dengan maksudnya ketika Bapak Ibu pasti juga dapat pendidikan yang keras, yang kira-kira saya pikir kalau dari sana itu cukup keras tapi mau belajar malam hari ini. 我相信我们这些在国内来的弟兄姐妹们也肯定家庭教育也非常的很强硬的，所以很高兴今天大家能够来这里学习。 Hari ini kita mau belajar bagaimana kita menjadi orang tua buat anak yang usia TK, usia SD, 12 tahun ke bawah. 那今天我们要学习呢，我们怎么样成为12岁以下的孩子的父母。 Jadi saya beri judul yaitu bagaimana menggembalakan hati anak. 所以今天的主题呢，就是怎么样牧养我们孩子的心。 Jadi anak harus dididik. 我们的孩子必须来受教。 Anak ada bukan untuk dimarahin. 孩子不是用来被骂的。 Karena anak belajar bagaimana hidup dari orang tuanya. 那孩子学习怎么样生活，那是从父母那边学到的。 Jadi waktu saya dipukul, saya cuma pikir satu hari, saya kalau didik anak saya juga harus pukul. 那因为我从小被打呢，所以我以为我教育我的孩子也要用打。 Kalau anak tidak nurut, anak tidak taat, harus dipukul supaya dia taat. 如果孩子不听话的话，一定要鞭打他。 Jadi itu yang didapat waktu kita diperlakukan oleh orang tua kita. 这就是我学到从我父母那边学回来的。 Padahal kita menjadi orang tua di dalam zaman itu berbeda. 但是呢，我们要知道，我们成为父母跟我们以前那个时代是不一样的。 Jadi waktu kita dibesarkan itu ada di abad 20, tapi anak-anak kita ada di abad 21. 我们是在20世纪成长，但是我们还得在21世纪。 Jadi kenapa anak harus dididik? Karena dia tidak punya pengalaman sebelumnya bagaimana dia hidup. 为什么我们要教育我们的孩子？因为他根本没有经验。 Kita pernah jadi anak, tapi anak tidak pernah jadi seperti kita. 我们曾经成为过孩子，但是孩子从来没有这个经验。 Di dalam Amsal 22 ayat 6, 在箴言22章第6节， didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. 教养孩童使他走行的路。 Apa jalan yang patut bagi anak ini? 对孩子来说，行的道是什么呢？ Ketika dia masih kecil, jalan yang patut itu tentu jalan yang bukan jalan besar, tapi memang mesti jalan yang kecil, yang aman. 如果他年纪还小的时候呢，他当行的路呢，应该是小的路，不是大的路。 Tetapi ketika dia makin besar, jalan yang patut baginya tentu jalan yang ada tantangan, jalan yang lebih besar. 当然，当他随着年龄成长呢，他越大呢，他所面对他要走的行的路是比较阔、比较有挑战性的。 Yang sesuai dengan anak, mungkin ada tipe anak yang jalan itu harus ada kerikilnya, ada berbatu-batu, ada naik turun, karena anak ini butuh tantangan. 有些孩子呢，他要面对的路可能有崎岖不平的有一些石头的，因为他需要面对这些挑战。 Tapi ada anak yang memang dia hanya membutuhkan jalan yang lurus saja,
jalan yang tidak berkelok-kelok, ya memang jalan itu yang harus dia jalanin. 有的孩子呢，他当行的路就是只有一条直直的路，而没有转来转去的路。 Jadi kita punya tiga anak yang berbeda. 所以伊布沙洛有3个孩子是不同的， Jadi kita sesuaikan dengan kondisi anak-anak kita. 所以呢，我们要配合适应他们所应该走的路。 Nah, ketiga-tiganya itu harus dididik. 3个都必须来教育他们， Tetapi sesuai dengan tiap anak punya kondisi. 但是要按照他的情况来教导他。 Anak yang pertama keras. 我第一个孩子很性格比较硬， Jadi jangan kita kerasin juga. 所以我们不能用强硬的方法， Karena batu ketemu batu akan mental. 因为石头碰石头就很糟糕了。 Batu itu harus ketemunya dengan kapas. 所以石头呢跟棉花相遇呢就可以， Baru batu itu bisa ditangkap. 所以这样子呢才能捉到那个石头。 Anak yang kedua itu anak yang sensitif, yang perasaannya halus. 我第二个孩子呢是比较敏感， Nggak usah dikerasin, nggak usah dimarahin, dia udah bisa mukanya sedih. 你不必骂他，不必讲话对他大声，他的脸已经很伤心了。 Dan anak ini juga tidak perlu dimarahin, dibentak-bentak, karena buat dia mengerti kalau dia salah. 这个孩子教他呢，不必哄他，大声跟他讲，因为他能够明白。 Jadi anak pertama kalau kita melotot, dia melotot lagi. 如果我的第一个孩子呢，用眼睛瞪他呢，他用眼睛瞪回我。 Anak kedua, baru saya ngomong kenceng, belum melotot, itu dia sudah sedih. 第二个孩子呢，都还没有跟他大声讲，还没有用眼睛瞪他，他已经很伤心了。 Tapi anak ketiga saya melotot, dia bilang gini, nanti matanya mami keluar loh. 如果第三个孩子呢，我用眼睛，反而这样子跟我说，等一下妈妈的眼睛会凸出来咯。 Nah, siapa yang harus dimarahin dari ketiga anak ini? 所以这3个孩子哪一个需要我们来骂他？ Sebetulnya anak ketiga karena dia manipulatif. 应该是第3个孩子因为他的那个性格是比较是有那些欺诈的，有点欺诈的。 Dia tahu bagaimana cara ambil hati. 他知道怎么样去抓到人家的心。 Jadi waktu Tuhan suruh kita, bagaimana kita mendidik anak-anak ini menurut jalan yang patut baginya. 当神教我们教导孩子当行的道的时候， Siapa yang ciptakan anak-anak kita? 是谁创造我们的孩子呢？ Tuhan. 当然是上帝。 Sehingga Tuhan yang kenal anak-anak kita, dia tahu sifat dan cara yang tepat untuk kita didik. 所以呢，上帝是明白我们的孩子的性格，他知道用什么方法来教导这些孩子。 Jadi kita yang harus bertanya kepada Tuhan, Tuhan jalan mana yang patut bagi anak ini? 所以应该我们来求问上帝，我要怎么样来教导这个孩子？ Jalan yang Tuhan sudah sediakan. 是上帝所预备这个道路。 Tuhan sudah tahu masa depan anak kita. 上帝已经知道我们孩子前面的道路， Dia akan jadi apa? 他会变成怎样的人？ Jalan yang harus dilewati anak-anak kita, Tuhan juga tahu. 这个孩子应该走怎么样的路，上帝已经知道了。 Kita bukan menyiapkan jalannya. 我们不是去准备那条路， Karena jalan itu Tuhan sudah siapkan. 因为那条路呢，上帝已经预备好了。 Tapi yang kita siapkan anaknya. 现在我们需要预备，是我们的孩子来预备好他。 Bagaimana anak itu berjalan di jalan yang Tuhan mau dia jalani.
怎么样帮助这个孩子去行走上帝为他所预备的道路上。 Jadi kita nggak usah khawatir tentang jalan itu. 所以我们不必太过担心那条路， Karena Tuhan tahu persis jalan yang patut bagi anak-anak kita. 因为上帝已经知道哪一条是我们孩子应该走的路。 Tapi kita harus didik anak kita siapkan anak kita untuk dia berjalan bersama dengan Tuhan di jalan yang Tuhan kehendaki. 现在我们需要做的就是要教导我们的孩子来行走上帝要他所行走的那条路。 Dan didik itu sejak kecil. 所以教育孩子要从小开始， Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. 所以呢，他老也不偏离这个正道。 Jadi waktu anak masih kecil, kita anggap aja seperti jalan itu di taman. 当孩子还小的时候呢，我们就可以想象他好像在这个公园里面这个小路。 Sebuah jalan setapak yang rapi, yang anak-anak bisa dengan aman berjalan. 就是公园这条路看起来可以一步一步走，也很安全的路。 Tapi semakin besar anak itu jalan bukan hanya di taman tetapi di kebun. 当他越来越大的时候，这个孩子他所走的路不是在这个公园里面的路，而是这个菜园里面的路。 Jadi jalanan itu harus dilihat hati-hati karena bukan jalan setapak yang seperti di taman. 这条路不好走，所以这个孩子要小心的来走。 Dan ketika dia sudah besar, sudah dewasa, dia harus berjalannya di hutan. 当他长大的时候，他所要走的路呢，是好像在森林里面的路。 Tantangannya lebih berat. 他的挑战是比较大。 Jadi ketika kita jadi orang tua, kita tahu jalan yang harus ditempuh oleh anak itu harus makin dia besar, tantangan itu makin besar. 所以我们做父母的要知道，当我们的孩子越来越大的时候，他要走的路，他所面对的挑战会越来越多，越来越大。 Tapi kita tahu ada Tuhan yang berjalan bersama dengan anak kita. 但是我们要知道，有上帝与我们的孩子同行。 Baik di taman, baik di kebun maupun di hutan. 在花园也同行，在菜园也同行，在森林神也与他同行。 Oleh karena itu, ketika Anda berjalan bersama dengan anak, pastikan tangan anak Anda bertemu dengan tangan Tuhan. 所以，当我们与孩子一起走的时候，我们要确定我们的孩子是跟神的手握在一起。 Sehingga sekalipun dia harus berjalan dalam lembah kekelaman pun, kita tidak usah khawatir dan takut sebab Allah menyertai anak-anak kita. 因为当他与神同行的时候，他虽然行在死荫的幽谷里，我们也不必害怕。 Jadi apa yang dibutuhkan anak untuk mempersiapkan dirinya ke masuk bukan hanya taman tapi juga kebun dan lama-lama hutan, apa yang harus disiapkan? 所以我们要怎么样准备我们的孩子，预备他们来行走这个路呢？不是单单花园里面的路、菜园里面，而且是森林的路哦。 Sejak kecil anak harus diajar yang pertama kali dia taat. 在孩子小的时候，第一件事我们要教导，就是要教导他顺服。 Ketaatan tidak kita ajar pada waktu dewasa. 顺服不是等他大了才教他的。 Ketaatan dimulai di usia 0 sampai 5 tahun. 这个顺服的功课又从他婴儿0岁到5岁的时候一定要学到的。 Karena dia belum pernah tahu bagaimana jadi anak, jadi orang. 因为他不知道怎么样去做一个孩子，做一个人。 Jadi orang tua yang punya otoritas, orang tualah yang memimpin dan mendidik anak. 所以我们成为家长是有这个权威，我们有这个权威，我们就要引导我们的孩子。
anak harus belajar tunduk, hormat, taat sama orang tua sebelum dia bisa tunduk, hormat, taat sama orang lain. 第一，我们的孩子还没有学到尊重别人之前呢，要先是学到尊重自己的长辈。 Ketika dia bisa taat, kita masuk ke langkah selanjutnya, dia harus bisa mandiri. 当他能够学会这个顺服的功课的时候呢，我们进入第二步了，就是他要学习怎么样的自立。 Ketaatan anak itu menjadi modal utama ketika dia mandiri. 孩子的顺服呢，就是他成为自立的本钱。 Karena ketika dia mau mandiri, dia harus melepaskan diri dari orang lain, dari orang tua. 因为当他自立的时候呢，他要慢慢的放下父母了，要离开父母了。 Bagaimana dia bisa dilepaskan orang tua tanpa terlepas? 我们怎么样让孩子能够放松，而且不是terlepas liar 变成很野去了。 Jadi dia harus belajar taat supaya nanti dia nggak jadi liar. 所以他必须学会顺服，就不会变成等一下变成野的孩子了。 Jadi mungkin seperti melatih kuda ya. 好像你训练一匹马一样。 Dia harus tunduk dulu. Nanti ketika dia sekalipun tidak ada tali kekang, sekalipun dia tidak diikat, dia akan tetap mau berjalan bersama dengan tuannya. Ini perumpamaan kuda ya. 比如说，当训练一匹马，当他这匹马已经学会了顺服他主人的时候，你不必用绳子来绑它，它也能顺服的。 Nah, sementara kita zaman dulu orang tua kan kita beda dengan anak yang sekarang. 我们以前的时代跟现在我们孩子时代是完全不同的。 Dulu kita mengenal ini mesin tik. 以前我们是用这个打字机来打字。 Mesin tik itu harus dipencet, harus ditekan, baru dia bisa keluar hurufnya. 这个打字机要用手指来打它，它才能够打出那个字来。 Kalau kita tekan huruf A, keluarnya huruf A. 如果我们打这个啊这个字呢，它打出来的字一定是啊。 Sedangkan iPad itu nggak usah ditekan, nggak usah dipencet, cukup disentuh dan digeser. 但是现在的时代是用 iPad 不必打不必按，只是摸一下它就出来了。 Lalu dia lebih canggih. Ketika kita sentuh huruf A, nanti yang keluar auto text. Ada kata-kata, kita tinggal pilih. 更厉害的是，你只要点一下那个字，你点啊，它能够出很多字给你选。 Jadi iPad itu lebih canggih daripada mesin tik. 当然 iPad 比这个打字机更加的先进了。 Tapi sekali iPad jatuh, itu hancur. 但是这个 iPad 如果掉在地上呢，就会坏掉了。 Jadi saya ingin supaya kita mengerti kenapa beda generasi itu harus beda pendekatan. 所以我们要明白一件事情，不同的时代，我们的方法也要用不同的方法。 Kalau kita dulu bisa dengan cara dikerasin dan kita menjadi baik-baik saja, tidak apa-apa. Ya karena dulu umpamanya kita itu seperti mesin tik. 以前的时代呢，我们的父母用很硬的方法教导我们也变成好孩子啊。因为什么呢？我们就好像这个打字机一样。 Sekarang anak-anak ibarat iPad. 我们的孩子现在我们孩子时代的他们就好像 iPad 一样。 Bagaimana cara menggunakan iPad pasti berbeda ketika kita menggunakan mesin tik. 我们用 iPad 的方法跟这个打字机的方法是完全不一样的。 Nah, jadi apa yang kita mau belajar? Anak-anak kita mengalami beda dari fase ke fase.
那么我们要知道怎么样来教我们的孩子，因为他们不同的不同的程度、不同的过程。 Fase yang pertama, kalau dilihat 0 sampai 5 tahun, itu ada satu garis lurus, seperti jam 6. 如果我们看这个0到5岁这个阶段呢，是一条线，你看到吗？那中间一条线，垂直的线。 Dengan anak 0 sampai 5 tahun, Anda harus menegakkan disiplin. 所以呢，从0到5岁呢，我们一定要要好好的管教、纪律。 Jadi harus menunjukkan otoritas seperti garis vertikal. 就好像我们要用专制的方法，就好像刚才那个垂直那条线。 Dengan anak 0 sampai 5 tahun, kita nggak bisa dia yang memimpin. Harus kita yang memimpin. Jangan anak yang bilang, oh dia mau pilih apa, dia mau lakukan apa, itu terserah dia, nggak apa-apa, karena toh dia masih kecil. 0 Jangan 到5 seperti 岁 itu. 的0到5岁的孩子呢，不能够给他来引导做领袖，给他选要不要这个，要不要那个。0到5岁是不可以的。 Dia belum mengerti, jadi lebih baik kita yang memilihkan. Karena misalnya katakan mau minum susu apa enggak? Biasa kan kita tanya, mau minum susu enggak? Kalau dia jawab enggak, ya nggak boleh kan? Jadi kita harus tanya, mau minum susu di gelas ini atau minum susu di gelas itu? Pokoknya harus minum susu. 所以0到5岁的孩子，我们不可以给他做选择的，是我们来引导他的。例如就是给他喝牛奶，我们不会问他要不要喝牛奶啊，不可以问他的，一定要他喝。我们的方法就是你要用这个杯子喝牛奶呢，还是用那一个杯子喝牛奶呢？一定要喝牛奶。 Dan anak-anak itu ketika diarahkan oleh orang tuanya, karena orang tuanya tahu yang terbaik buat anak. 这个孩子应该受到父母的引导，因为父母才知道什么对这个孩子有益。 Tapi sering orang tua, saya tidak tahu ya bagaimana di Cungko ya. Orang tua ketika orang tua sekarang itu justru ngalah sama anak. 我不晓得现在的父母，特别是国内的的情况或者现在的情况啊，但是我看到很多的家长呢，在这个年龄的孩子都是让步父母都是比较容忍这些孩子容让他们。 Jadi anak itu diberi kebebasan untuk dia boleh memutuskan, untuk dia boleh melakukan sesuai dengan apa maunya. Justru di saat sejak dini, dan itu tidak boleh. 很多父母呢，给这些0到5岁的孩子自由的选择，让他们自己来决定。其实这个年龄是不可以给他们自己选择的。 Jadi garis tegak ini vertikal, kapan itu menjadi horizontal? Garis lurus itu waktu anak udah 18 tahun ke atas. 所以我们看这个图啊，这个垂直的线什么时候成为这个水平线呢？就是看上去他18岁的时候，这条线才变成水平线。 Jadi ketika ini pukul 6 di usia 0 sampai 5 tahun, maka ketika di usia SD, ya fase training dilatih, jarum jam itu bergerak jadi jam 7:05. 如果我们现在看第二个图，就是6岁到12岁，就是他读小学的时候，我们看那条线就好像是7:05分的线哦，好像7:05分一样。 Jadi waktu nanti dia remaja, jarum jam ini bergeser lagi jam 8:10. 当他进入青少年了，13到18岁的时候，你看那条线好像变成是8:10分的线了。 Nanti begitu di 18 tahun, maka jadi jam 9:15. 当他18岁，你看那条线就变成好像9:15分的线。 Jadi dari pukul 6 ke pukul 9:15 itu ada pergeseran, dan kita melihat bagaimana orang tua mengubah pola relasinya.
所以我们看这个呀，这个0到5岁这个垂直的6点的线，能够到这个9点15那个的水平线，你看要有几个阶段的，所以我们父母要知道要适应那个方法来引导他们。 Jadi jangan sampai umur 18 tahun itu tetap pukul 6. 我们不能当孩子18岁了，还是用那个垂直线那样子了，来教导他们，不能够的。 Jadi kalau udah besar misalnya, pokoknya kamu harus kuliah ini, kamu harus ini, harus itu. Nah, itu artinya kita masih di pukul 6. 如果当孩子已经要读大学了哈，18岁了，我们还是说你一定要读这门课，你一定要做这个，你一定要做那个啊。我们教导的方法就好像那个垂直那条6点中那条线一样。 Jadi jarum jam kita mesti bergeser. 所以我们看这个时钟的这条线一定要慢慢的有改变的。 Jadi waktu ngajarin anak taat sebetulnya untuk dia aman. 我们教导孩子顺服，其实是给他带来一个安全的。 Kalau ikan mau keluar dari air, ketika dia mau membebaskan diri, dia mau seperti kucing, ya dia akan mati. 如果一条鱼它要得到自由，它从水里面跳出来，它要变成一头猫的话，它就很危险了。 Jadi akuarium itu sebetulnya melindungi dia. 其实这个鱼缸呢是保护它的 supaya dia tidak keluar dari batas. 所以呢它不会跑出这个界限里。 Akuarium itu akan membuat dia aman di dalam akuarium. 这个水缸就使到它在里面就会很安全。 Jadi batasan itu penting sekali, sama seperti kita olahraga ya. Kalau keluar dari garis batas, ya berarti kita fail, gagal. 所以这个条界限是非常的重要的。如果我们运动我们越过这条界限呢，我们就失败了。 Dan Tuhan kasih kita batas. Waktu Tuhan memberikan perintah kepada Adam dan Hawa, supaya dia tidak boleh makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. 上帝也给我们人类界限特别在创世纪已经讲到，上帝也吩咐亚当夏娃不可吃园子里面的分别善恶树的果子。 Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. 因为你吃的果子那天你就会死。 Jadi ini cuman taat dan percaya kepada Tuhan bahwa perintah ini untuk kebaikan manusia. 所以我们要相信，我们要顺服我们顺服，因为这条界限是使到我们在里面是安全的。 Tapi batas itu dilanggar. 但是呢，我们的词组越线了。 Jadi ini ada bahasa Mandarin ya, mungkin Bu ini bisa bacakan. Ini yang namanya larangan. Tapi larangan itu ada dari 2 pohon ya. Ada maksudnya ada huruf itu dan ada huruf perintah ya. Jadi yang artinya juga Tuhan memerintahkan. Jadi dari kata ini kita melihat sejarah dari ayat ini. 我们看这个中文字，这个禁字有2个一个灵字就是圣灵的灵，还有个示就是上帝的指示指示。 Jadi kita mesti melihat bahwa ketika kita melarang, kasih larangan kepada anak-anak, sebetulnya larangan itu adalah untuk melindungi anak itu. 所以当我们给孩子界限的时候有些禁令的时候，其实是保护他们的。 Karena waktu manusia jatuh ke dalam dosa, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Semua tidak berguna dan tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak.
当人跌入犯罪的时候，一个义人都没有啊，没有一个有真正正确的思想，没有一个人寻找上帝，全部都偏行己路啊，他们都没有用处，而且他们所做的，他们不会做一个好的义的，他们不会去做。 Begitu manusia jatuh ke dalam dosa, maka seluruh fungsinya jadi tidak ada. 当我们人类跌入罪恶里面的时候，我们失去我们所有的功能。 Yang sebetulnya manusia itu untuk memuliakan Allah, jadi manusia tidak mampu memuliakan Allah. 其实我们人是应该荣耀上帝，但是因为犯罪就不能够荣耀上帝。 Kenapa saya membahas ini? Karena justru ketika anak-anak taat kepada orang tua, kita berharap anak-anak belajar taat kepada Tuhan. 为什么我要讲这个呢？因为当孩子顺服父母的时候，他们才会学会顺服上帝。 Di dalam 1 Petrus 1 ayat 14-16, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. OK， 我们看彼得前书1章14到16节，你们既做顺命的儿女，就不要效法以前梦昧无知的时候那放纵私欲的样子。那照你们既是圣洁，你们在一切所行的事上也要圣洁，因为经上记着说，你们要圣洁，因为我是圣洁的。 Jadi di sini dikatakan, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. 在这里呢，不要顺从梦昧无知的时候放纵私欲的样子。 Amsal 22 ayat 15, kebodohan itu melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. 在箴言22章15节讲到呢，愚蒙迷住了孩童的心，用管教的杖呢，可以远远赶除。 Yang dimaksud bodoh di sini pasti bukan secara kognitif, bukan secara kepintaran. 这里所讲的愚昧呢，不是那个头脑的问题， Tapi bodoh di sini adalah hatinya. 这里所讲的愚昧是人的心啊。 Jadi kebodohannya itu melekat pada hati orang muda. Jadi hatinya yang bodoh. 因为这里所讲的愚昧是心里面很愚昧。 Jadi kenapa dia jadi stubborn, jadi keras kepala? Yaitu karena hatinya yang keras, hatinya yang bodoh. 为什么他变成很固执呢？因为他的心很愚昧。 Maka tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. 所以呢，用管教的杖呢，可以怎么呢？除掉这个愚昧。 Di sini tongkat bukan artinya tongkat untuk pukul. 这里所讲的杖呢，不是用来打人的杖， Tapi tongkat untuk otoritas. Karena seperti seorang gembala dia memakai tongkat. 这里所讲的杖呢，是好像一个牧羊人有权威的杖。 Jadi tongkat itu juga yang akan melindungi domba-domba itu supaya enggak tersesat. 这个牧人的杖呢，是用来保护这些羊群，使到他们不会走迷。 Kalaupun domba itu jatuh, maka kenapa tongkat gembala itu ujungnya pasti melengkung untuk ambil, untuk ditarik. 虽然有时候那个羊可能会跌倒，但是呢，要知道牧羊人这个杖呢是有个钩的，他能够用这个钩把这个羊勾回来。 Jadi sama seperti Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6. Di situ 希伯来书12章第6节有讲，
Tuhan itu menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. 第6节这样讲，因为主所爱的，他必管教，又鞭打凡所收纳的儿子。 Kalau Tuhan menghajar, tapi yang pertama kali artinya bukan menghajarnya. Justru kalau saya balik, karena Tuhan mengasihi, maka dia menghajar. Karena Tuhan mengakui kita ini sebagai anak, maka Tuhan akan menyesah kita. 在这里呢，为什么神要管教呢？神管教，因为他爱我们才管教，他把我们当成收纳，我们成为他的儿女，所以他才会管教我们。 Jadi waktu saudara mendisiplin anak, harus didahului dulu dengan kasih. 所以，当我们要管教孩子呢，第一要放在前面的就是要爱他们。 Kalau anak belum berasa dia dikasihi, jangan coba-coba Anda mendisiplin. 如果孩子不觉得我们爱他，你千万不要去尝试去管教他。 Karena tiap-tiap disiplin itu, tiap ganjaran, itu mendatangkan duka cita, bukan sukacita. 因为他如果不觉得我们爱他，我们的管教会带来悲哀的，不是喜乐的。 Tapi duka cita yang dia dapat karena dia merasakan kasih itu, maka duka cita itu menjadi kebenaran, buah kebenaran, menghasilkan buah kebenaran, bukan kepahitan. 当他知道我们爱他的时候，我们所管教他的结果呢，他就是真理，不是苦毒，他不觉得那是一个苦毒。 Dan duka cita itu ada damai. 这个管教所带来的悲哀呢，是一个平安所带来是平安。 Sekalipun siapa sih yang dihajar itu merasa enak, pasti nggak enak. Tetapi dia tahu karena dia dikasihi, justru ini untuk kebaikannya dia. 所以当然被管教的时候，那感受是不大好的。但是呢，他知道能够好，是因为他知道他被爱，所以才被管教。 Jadi tujuan kita mendisiplin anak supaya dia seperti Kristus, dia memiliki karakter seperti Kristus. 所以我们管教的孩子的目的呢，就是呢要他学像基督，变成基督的样式。 Jadi Amsal 13 ayat 24, siapa tidak menggunakan tongkat dalam konteks ketika menunjukkan otoritas, ketegasan, itu berarti dia benci anaknya, karena kalau mengasihi anak, dia pasti menghajar sesuai dengan waktunya. 箴言13章24节讲，不忍用杖打儿子的，这个杖就是权威的杖啊。 就是恨恶他，疼爱儿子的，随时管教。 Kapan tongkat itu kita gunakan dalam konteks menyakiti dia? Kalau kesalahan anak itu karena memberontak. 什么时候要用这个杖呢？就是我们要用这个杖来伤他的时候，就是当他悖逆的时候、反叛的时候。 Tapi kalau kesalahan yang dilakukan karena dia tidak tahu, tidak sengaja, karena memang kelemahan, kita harus dengan nasihat. 如果他所犯的错呢，是因为他不知道、他不懂，那么呢，我们管教的方法呢，就是用劝勉的方法来管教。 Jadi kita harus bedakan mana yang cacat, mana yang jahat. 所以我们要分别，做父母的分别，哪一个是因为缺陷，而哪一个是因为是邪恶。 Jadi kalau salah yang dia lakukan nggak sengaja, nggak boleh dipukul, nggak boleh dimarahin. Cukup nasehatin aja. 如果他所犯的错不是他故意的，是因为他不知道的，所以我们不要打他我们要用劝勉的方法。
Tapi kalau dia sengaja, artinya dia berulang kali lakukan, kemudian dia memang tidak memperhatikan, tidak dia tidak dengar-dengaran, dia tidak taat. Nah, itu boleh berikan dia teguran yang keras. 如果那孩子是他已经知道的，他是故意去犯错的，那么呢，我们的管教就要更加严格了。 Jadi ketika menghukum, dasarnya karena kasih, bukan karena marah, bukan karena dendam, ingin membalas. 所以我们打孩子的时候呢，我们的根基是因为我们爱他，不是因为我们要向他发泄或者报仇。 Ketika anak mengerti, tahu apa yang menjadi akibat dari perilakunya, anak itu akan sadar bahwa pengalaman ini membuat dia mengerti. Oh, saya nggak boleh lakukan ini karena ada akibatnya seperti itu. 当我们这样子管教的时候，孩子就会知道，哦，原来我这样子做的后果是什么，要让他知道后果是什么。 Jadi sebetulnya apa yang dilakukan oleh orang tua, sasarannya itu adalah hati. 所以我们应该做父母应该做的事情呢，我们要所针对的就是他的心。 Jadi hatinya ini kalau dia keras, maka kita juga perlu keras untuk mendidik, untuk membentuk hatinya. 如果我们知道我们的孩子因为他硬着心的话，那么呢，我们管教的方法也要比较硬。 Jadi pukulan itu ditujukan ke hati, maksudnya bagaimana hatinya bisa tersentuh, tergerak. Jadi bukan fisik, karena yang kita mau ubah yaitu hatinya. 所以我们说这里要用杖来管教的孩子呢，我们其实不是要打他的身体、他的肉体，而是他的心，要触动到他的心。 Seorang ibu Susana Wesley, dia punya anak John Wesley dan Charles Wesley. 这个有一位母亲呢，她有2个孩子，一个就是约翰卫斯理，还有 Charles 卫斯理。 Dia punya 19 anak, memang tidak semuanya hidup, tapi dia terkenal dengan 16 peraturan. 他有19个孩子哦，但是不是全部都能够生存。但是他很出名的就是他有16条的16条的这个什么 peraturan, iya. Jadi prinsip Susana waktu dia mendisiplin anak, dia katakan gini, hal pertama yang harus dilakukan orang tua dalam mendisiplin yaitu menaklukkan keinginan mereka dan membawa mereka kepada ketaatan. 所以他这里第一个原则呢，就是父母第一件，当我们管教孩子第一件的事情呢，就是什么呢？真的要战胜他们这个欲望把他们带到这个顺服里面。 Jadi keinginan anak itu harus ditundukkan karena kalau tidak, kalau kita terlambat, maka anak-anak ini akan menjadi keras kepala dan egois. 所以这个孩子这个欲望先要我们要先打败他的欲望线不然呢他就会变成心很硬、很顽固的孩子。 Dan keras kepala serta egois ini harus dikalahkan dengan kekerasan juga dan ini pasti menyakitkan anak dan menyakitkan orang tua. 这个顽梗的心还有这个自我的心先要把它打败，当然管教这个会带来一些伤痛。 Jadi jangan sampai tunggu dia keras kepala baru kita mendidik. Jadi mumpung dia masih kecil, dia harus belajar taat. 所以呢，不要等他大了，他的心已经变成很顽固了，我们才来管教，那个不可以。要从小的时候就让他学习要顺服。 Karena kalau dia taat, ya, dia bisa tunduk. Ini akan digantikan dengan dia bisa belajar hormat sama orang tua. 当他小的时候已经学会顺服的话，那么呢，他就懂得怎么样去尊敬他的父母。 Karena kita mau
Dia hormat kepada orang tua itu bukan di luarnya, tapi memang dari dalam hatinya dia hormat, dia respect dengan orang tua. 所以呢，我们要他们尊敬父母呢，是从心里发出来，不是只是外面而已。 Kalau dia hormat, dia segan pada orang tua, maka akan menyelamatkan anak ini dari tindakan kebodohan dan kecerobohan. 当孩子懂得去尊敬父母的时候呢，就会免去他变成愚昧、做愚昧的事情。 Susana Wesley mengatakan, anak yang tidak pernah belajar taat sama orang tuanya di rumah, nggak akan bisa taat kepada Tuhan dan kepada orang-orang di luar rumahnya. 这个苏珊娜卫士里呢，他说，一个孩子如果他没有学会去顺服他的父母的话，他不会去顺服上帝的。 Dan ini hasilnya ya, John Wesley ya, dia mengatakan, saya belajar lebih banyak tentang kekristenan dari mama saya daripada semua para teolog di Inggris. 这个卫士里说，我从我母亲学到这个基督教，多于我从神学里面学到。 Karena dia belajar pertama kali untuk dia taat, yaitu di rumah melalui mamahnya. Dan itu yang membuat dia bisa taat kepada Tuhan, dan Tuhan jadikan dia hamba Tuhan ya, John dan Charles Wesley. 他就是在家里已经学会了顺服他母亲，所以他大了，他学会顺服了上帝，所以他是做了一个很有名的传道人。 Jadi kalau saya mau ngomong ini bahasa Indonesianya ya, nggak tahu Mandarin gimana. Jadi disiplin itu seperti boundary, seperti batas. Dan batas ini sebetulnya bukan ajang untuk kita membalas. Ya, balas sama anaknya. Oh, dulu saya dibatasin sama orang tua, maka saya sekarang balas ya ke kamu. Bukan. Tapi justru memberi batas supaya tidak bablas. 好，这里呢，管教呢不是一个报复的性，就是说哦，以前我的父母这样子给我这个管教，这个界限，所以我现在也给你这样子，不是报复。 我们这个管教孩子有这个界限呢，所以他不会变成野蛮去，变成愚昧啊。Ya, kira-kira itu Bu Evelyn. 好，伊布夏洛今天他的分享就到这里啊，他的分享到这里。那么弟兄姐妹们有没有有问题要问伊布夏洛的？可以举手啊。 有还是有没有听不明白的要问一下？ Materi saya sulit nggak ya buat mereka mengerti, Bu Evelyn? menurut saya tidak。大家明白了伊布夏洛的今天晚上的这个分享，已经明白吗？会不会太难？ 明白不明白？ 那个0到5岁的还能明白，那后来那个6到12岁、13到17岁和18岁的，那个后面的那几个怎么管教的？ Oke, tadi tanya kan kita bicara tentang 0 dan sampai 5 tahun ya untuk disiplin anak ya. Tapi di atas itu usia di atas itu belum bicara. Apakah ada caranya beda? Iya, jadi tadi kan jarum jam itu pukul 6, ya. Nanti dia geser 7:05. Nanti dia geser lagi 8:10. Nanti dia geser lagi jadi jam 9:15. Jadi dari vertikal menuju horizontal itu nanti kita bicara, ada caranya. Jadi semakin besar anak itu nggak boleh kita lurus, ya, maksudnya vertikal. 刚才所讲的呢，0到5岁呢，你看那条线哈，那个时钟那个线是6点呢，是垂直的线。但是呢，按照他年龄增加呢，那个线呢变成7:05，比较大一点青少年呢就变成
8:10，等一下他18岁了，变成这个水平线。对，教导的方法不一样，我们会讲。Apakah besok ya itu ya, Bu, materi untuk besok toh? Iya, betul, betul. Nah. Untuk besok. Iya, 所以那个 remaja. 比较大的是明天才讲啊。那关于这些儿童的这个年龄的，大家有什么要问的吗？年轻的姐妹做妈妈可以问嘛？现在就可以有机会，0到5的应该这个最年轻的做妈妈的，可以提问。所以刚才Ibu Charlotte 讲的一句，就是0到5岁不是让孩子来做选择，孩子来牵着我们走，因为这个孩子还不知道怎么样，做孩子也不懂得怎么样，所以他们不会做正确的决定，是我们引导他引导他就是先要他学会顺服姐妹们或者弟兄们有什么要问吗？特别是这个幼小的。牧师，我觉得比较想问我们9岁到12岁的，他这个又已经快成型了，又没有成型，但是呢，以前也受过体罚，就是也打过他。那这样子要怎样呢？他就是我会不会他表面顺服，内心不顺服？比如说表面顺服，内心不顺服，那这个要怎么样去弄呢？Ya ini Ibu Charlotte ditanya begini, bagaimana tentang dari usia SD ini? Usia SD ini sudah seperti terbentuk ya, sudah pernah dipukul. Bagaimana pertanyaannya itu bagaimana dia hatinya diubah itu loh, hatinya bukan hanya fisiknya secara luar aja mengubah dia. Iya, jadi memang mau tidak mau anak ini harus berasa kalau dia dikasihi dulu, dikasihi. Kalau enggak kita takut yang kemarin waktu dia dipukul itu justru dia jadi hatinya dingin. Kalau sudah hatinya dingin atau hatinya jadi batu, ya keras, nah itu sulit sekali mengubahnya. Jadi sekarang hancurin hatinya itu justru dengan kasih, bukan dengan pukulan. 好，意思就是我先翻译啊。所以我们第一，我们先是要用爱用爱。不是，如果孩子觉得我们爱他，我们管教他呢，他就不会伤他的心伤他的心，他就变成心很硬。所以第一，我们先出发点应该是先用爱用爱来改变他。哦，好，他应该心还没有冷，因为每一次打过以后，我有跟他说为什么这样子打你，我为什么会这么生气，然后呢，他应该会知道，会知道有爱，但是呢，我也是想着可能自己的这个可能脾气也不好，性格也太暴躁了，然后就是有跟他们讨论这个问题。但是目前看的话，他们知道我爱他，但是呢，好像我已经也打过了。然后呢，就是我就是在想就是在这样的过程当中，是不是我们要一直忍耐，一直忍耐，那再也不能够打。Ya, ini sudah pernah pukul anaknya juga. Setelah pukul sudah menjelaskan juga, anak sudah tahu saya mengasihi dia. Tapi apakah sikap saya harus sabar terus, sabar dan bersabar terus begitu. Jadi tahu sama merasakan itu berbeda. Jadi 所以 anak 知道跟感受到不一样的。 Jadi anak tahu nggak dia disayang? Tahu. Dia dikasih makan, dikasih tempat tinggal, dia tahu. Tapi dia tidak merasakan kasih itu. Sehingga ketika dia lakukan lagi, dia lakukan tentu dengan sengaja. Karena dia tidak merasakan bahwa kalau dia melakukan ini, dia sedang melukai hati mamahnya yang mengasihi dia dan dia mengasihi mamahnya.
所以呢，这个知道跟感受到爱是不一样的。他知道吗？妈妈爱他，他知道，妈妈给他吃，给他住，他知道。但是他有没有感受到呢？如果他故意这样子一次又再犯，同样再犯的话，他知不知道他这样子做会伤妈妈的心？因为妈妈爱他，所以他这样子做的时候会伤到妈妈的心。他知不知道这个？最重要是这个。Karena dia akan bilang begini, kalau mama sayang, kenapa mama pukul saya? 可能他会问，如果妈妈爱我，为什么妈妈要打我？ Jadi dia di kepala dia tahu ini mamanya sayang karena mamanya ngomong kan, ini justru mama sayang nih makanya mama pukul kamu. Tapi secara perasaan dia tidak rasa disayang. 他知道，因为他知道妈妈打他，因为妈妈爱他，因为妈妈讲的嘛。但是在他的心里面，他没有感受到妈妈真正的爱他。 Dan kasih itu sebetulnya ketika justru kita merasa nggak layak dikasihi, ya ketika anak nih dia bandel, dia tidak taat, dia tahu nih sebetulnya dia nggak layak dikasihi, tapi dia dapat orang tua yang mau mengampuni, mengasihi, itu yang akan membuat hatinya berubah. 当一个孩子他知道他犯错的时候如果他知道他的母亲会原谅他他是不配得到这个爱的时候他就会改变，他觉得他不配得到母亲这个爱，因为我一直犯错，母亲还是要饶恕我这样子他就是感受到母亲的爱。 Cobain dulu resep ini. 先学这个。对，他哪里会感受到他不配得到这个爱？我觉得他讲的这个有点像我小儿子，小儿子就是，我觉得小儿子有点倔强一点，就是一根筋，就是有点硬。然后就是说妈妈打他，他就觉得说他就是不爱他。其实是爱的，对不对？其实爱，但是他就是感觉妈妈如果打他，他就不爱他，就是这样子。他不会感觉到他不配得到我的爱。他如果感受到的话，我今天都没有问题要问。Ya, anak kedua ini dia punya 3 anak. Anak kedua ini agak keras. Dan setiap kali pukul pasti dia rasa mama tidak mengasihi. Jadi masalah dia tidak rasa dia tidak layak dikasih, tidak rasa itu. Makanya bikin masalah terus. Betul. Itu dia. Jadi sama dengan anak saya yang nomor 2. Kan saya juga punya 3 anak. Jadi rupanya semakin dia nggak merasa dikasihi, dia semakin cari gara-gara. Dia semakin berulah. Sebetulnya dia mau minta kira-kira begini, sayangi saya, sayangi. Tapi karena dia punya tangki kasihnya udah bocor, udah bolong, jadi cuman sedikit, maka lack of love-nya itu dia seperti kuras dari kita. Ya, seperti kuras, kasih saya kasih, tapi dalam bentuk yaitu cari perhatian, cari gara-gara gitu, Bu. 伊布夏洛也是有3个孩子，他第2个也是有同样的问题一直找麻烦的，一直做一些东西，一直引你注目他其实他就是要你去爱他，注意他，爱他。为什么呢？因为第2个孩子有时候他的那个那个当机，他那个那个爱的这个储蓄箱破了一个洞所以你好像装不满的，因为有一个洞在那里面，所以他一直就找一些引你注意的事，做一些事情来引你注意他。 Kapan dia berubah? Waktu itu dia nakal, kemudian suami saya pegang pundaknya dia, lalu suami saya sambil geleng-geleng kepala, sambil nangis. Ini dia yang cerita ya, Muse. Lalu kemudian dia bilang begini, suami saya bilang, sekalipun kamu nakal, ya, kamu tetap anak papa. Dan papa mengasihi kamu. Di situ anak saya berubah. Bukan dipukul.
我这个第二个孩子什么时候他改变呢？就是一天，就是他爸爸抓住他的肩膀啊，跟他说：“你虽然犯很大的错，你虽然犯了这错，但是呢，爸爸还是爱你，爸爸还是你还是爸爸的孩子，爸爸还是爱你。”就是因为这样，这个孩子他的心被触摸到，他就要改变了，因为他知道爸爸真的爱他。 Dan sekarang dia jadi hamba Tuhan. 现在他成为一个传道人。 Waktu kecil dia bilang, saya tiap hari dimarahin. Dimarahin di guru sekolah minggu, dimarahin di sekolah, dimarahin sama guru, di rumah dimarahin sama orang tua. Dia bilang sejak kecil karena ya itu dia terus berulah. Nah, sampai ketika dia merasa dikasihi, dia baru tahu bahwa dia itu berharga bagi kita, dia itu juga tahu dirinya berharga, maka dia mengasihi juga dirinya, nggak akan bikin macam-macam, ya. 因为我这个第二个孩子，他说呀，在家里又被父母骂啊，在学校又被老师骂，在主任学也被老师骂所以他时常就故意捣蛋啊，故意捣蛋。但是他什么时候改变呢？就是他真正感受到爱之后呢，他就能够爱自己的话，自己之后呢，他就改变了。 所以不是因为改变被打的改变了，因为是被感受到被爱、被接纳所以他改变。Iya, Bu Evelyn, ya mudah-mudahan jelas ya. 希望也解释得清楚。呀，但反正就是要给他爱，给他更多的爱。就是说妈妈饶恕，要饶恕了。 你还是妈妈的孩子，就是比如说这个12岁的孩子，他开始要接近叛逆期，然后又不怎么敢叛逆。那我知道他有的时候有一些自己的想法，但是想法还不成熟。那就是其实这个要怎么样去引导他呀？Ibu Charlotte ditanya, anak yang pertama ini usia 12, seperti sudah mau berontak itu loh, ada pikiran sendiri. Bagaimana membimbing anak usia 12 begini? Besok kita bicara itu, bagaimana memenangkan hatinya. 所以明天呢，我们就会讲这个就是我们怎样赢得孩子的心。OK， 谢谢。还有吗？还有要问的吗？ 其他的年轻人做妈妈呢，有这个有好机会要多多问问一样。有哪一位要问吗？参作一部Charlotte还在专业的，不然等下问牧师，等下牧师不懂得答。有吗？有吗？ Kalau nggak ada, nggak usah diada-adain, Bu Evelyn. 是，如果没有也没关系也没关系。那我们明天继续的可能问题最多是在青少年吧，0到5岁没有什么问题。Mungkin masalah tak terlalu besar di usia ini. Mungkin besok punya masalah lebih besar. Ya, 谢谢 Ibu Charlotte kita berucap syukur Ibu Charlotte bisa sharing yang memberi kami banyak masukan juga buka mata pikiran kami. 我们感谢主今天Ibu Charlotte 真的一直给我们新的一些知识，让我们更加明白装备自己做更好的一位母亲。真的做父亲做母亲是不是简单的事情Ibu Charlotte要jadi orang tua tidak gampang Ibu Charlotte 没有学校教我们的sekolah yang mengajarkan kita jadi orang tua 我们没有，我们很多事情我们是错的但是今天有Ibu Charlotte帮助我们。那明天我们继续可能有的说我的孩子还没有到青少年，但是你的孩子一天也会成为青少年，所以明天也请大家继续的参加，知道整这个阶段我们怎么预备自己，怎么样帮助这些孩子好，我们今天晚上就到这里我请杨景弟兄带领我们做一个结束祷告，可以吗？好的，我们感谢主ya. Puji Tuhan ya, ini malam ini bisa Ibu Charlotte ini bisa di sini bisa anak-anak ini puji Tuhan kita ada kesempatan ini 好了，我们一起做祷告好的。
天父上帝主耶稣基督，我们感谢赞美你，我们感谢主，主啊，我们今天主啊，在你面前的每一个你的儿女们都成为你的儿女。主啊，我们感谢主，从万人当中拣选了我们，今天才能够在你面前，主啊，被你称为义人，也能够在这时候，主啊，来寻求主的话语。也感谢主，今天主你也差派你的仆人在我们当中，主啊，来分享主的话语，也将主的话来再次的教导我们。主啊，我们感谢主，我们的下一代，我们的孩子们都是神你赐给我们的产业。主啊，这些产业在我们手中，在我们主啊父母的家中，主啊给我们托管，我们感谢主。主啊，求主将你智慧的主啊的言语，主啊透过你的仆人来分享出来，使我们做父母的有智慧的心，主啊用神的话来带领他们，引导他们，教育他们，使这些我们下一代都成为主啊你所使用的器皿。我们感谢主。主啊，我们也将每一个弟兄姊妹的家庭从大到小，你都看过保守，使每一个家庭里面都成为你所蒙恩蒙福的家庭。主啊，成为敬畏耶和华的家庭，来荣耀主的名。我们感谢赞美主，也再一次施恩祝福你的仆人。主啊，赐给他身心灵都健壮。主啊，也赐给他们的下一代。主啊，特别他们有了被你所使用的。主啊，无论在哪里，神啊，求主重用他们，使他们所做的、所侍奉的蒙你纪念。我们感谢赞美主，谢谢恩主，在今天晚上，说每一个主内弟兄姐妹们在你面前呢，求主的施恩祝福。我们谢谢恩主，荣耀归给你，奉靠主耶稣基督的圣名祈求，阿门。谢谢。好，谢谢大家，谢谢大家，谢谢Ibu Shalom ya sudah 谢谢呀。啊，谢谢，谢谢。然后明天同样时间呢，弟兄姐妹们，我们7点准时开始，所以大家6点45分就可以加入了。Besok juga jam yang sama, jam 6.45 sudah Zoom sudah buka ya。谢谢大家，大家晚安啊，上帝祝福你们。晚安，带领更多的人来参加呀，特别是呀，带领更多的人来参加，这个也是难得的机会呀。感谢主。是的，是的，好，感谢主，感谢主，大家晚安，上帝祝福大家，明天主的崇拜呀，对，不要忘记，明天主的崇拜呀，不要忘记，感谢主，好，大家晚安，晚安，晚安，晚安，晚安。